Selamat sejahtera. Hari ini saya ingin menunjukkan satu cara untuk menghasilkan lembaran kerja kepada pelajar dengan menggunakan PDF Escape. Okey, sekarang kita boleh buka Google kita. Okey, kita type PDF Escape. Okey, kita pilih. Kita ambil yang free. Okey, kita ambil yang free online. Okey, kalau cikgu baru nak hasilkan satu PDF dokumen, cikgu kena klik ini. Kalau cikgu sudah ada menyediakan PDF tersebut, jadi cikgu hanya perlu uploadkan sahaja. Okey, jadi cikgu choose. Okey, yang ni saya dah hasilkan. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, jadi ini sudah ada. Okey, yang ni dah dihasilkan. Okey, jadi sekarang kita tengok. Okey, yang bahagian insert ini ada test, whiteout, image, freehand link, form fill, lepas tu ada more lagi, ada line, arrow, rectangle, circle dengan check mark. Okey, cikgu boleh explore sendiri bagi setiap satu ini. Okey, sekarang contoh saya terangkan yang lebih penting sahaja. Okey, contoh teks. Sekiranya ada apa-apa teks yang cikgu ingin nak tambahkan, cikgu boleh tambahkan. Okey, contoh saya nak tambahkan di sini. Okey, saya nak suruh pelajar, bagi arahan kepada pelajar, tuliskan jawapan dalam ruangan kotak yang disediakan. Okey, saya dah siap tulis teks tersebut. Di sekarang saya nak highlight dia. Okey. Saya nak highlightkan dia sekejap. Okey. Saya nak besarkan form dia. Jadi 14. Saya juga nak boldkan dia. Okey, jadi ini sudah dituliskan. Sekiranya saya rasa saya nak bergerak ke atas sedikit juga boleh. Okey, ini dah cantik. Okey, jadi sekarang kita tengok whiteout. Whiteout ini adalah untuk, okey, sebelum ini kena ditutupkan. Sebab tadi saya sedang bukakan teks. Bila saya dah habiskan satu arahan kepada sistem ini, saya kena disable dahulu. Tekan disable. Lepas tu baru boleh pergi berikan arahan yang baru. Okey, contoh whiteout, saya boleh tutupkan apa-apa yang saya rasa tak diperlukan. Okey, contoh kalau saya rasa ini tak diperlukan, saya boleh tutupkan. Kalau rasa, saya salah buat, saya boleh undo. Okey, lepas tu saya nak berhentikan arahan ini. Okey, saya kena tekan disable. Okey, lepas tu image. Okey, kita boleh tambahkan image pada mana-mana lembaran kerja kita. Okey, contoh. Okey, saya tambahkan image. Saya carikan ada apa image yang dalam desktop saya. Okey, ada gambar saya, ada logo sekolah. Okey, kita pilih logo sekolah. Okey, lepas tu kita klikkan. Contoh, kita nak klikkan di sini. Okey, dia dah keluar. Lepas tu kita resizekan dia. Okey, kita resize. Kemungkinan mungkin kita letak kat sini. Okey, supaya pelajar tahu ini adalah logo sekolah kita. Okey, kenapa ni keluar? Sebab saya terlupa tekan ini, click here to disable. Lepas tu ini saya kena deletekan. Okey, jadi ini dah okey. Kalau kita rasa kita mau ubahkan tempat dia, kita boleh ubah lagi. Okey, lepas tu freehand. Freehand adalah untuk kita tulis apa-apalah. Okey, kalau kita rasa tak perlu, kita buangkan dia. Kita kena buangkan dia, kita delete ataupun undo dia. Okey, jadi sekarang kita ingin nak tengok link. Tengok cara membuatkan link ini masuk dalam PDF Escape ini. Okey, yang ini adalah etika dalam reka bentuk. Sekiranya saya ada apa-apa rujukan nak pelajar rujukan, saya boleh masukkan link inilah. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok.
Okey, macam mana kita boleh buatkan? Okey, contoh kita letakkan satu link di sini. Okey, tadi mungkin kamu sudah ada satu YouTube yang ingin pelajar rujukkan. Okey, jadi kita sudah ada, ini adalah etika dalam reka bentuk. Okey, kita boleh suruh pelajar bacakan dahulu. Lepas tu baru mereka bagi jawapan. So, kita copy link tersebut. Okey, jadi sekarang kita tekan Ctrl V. Okey, kita tekan OK. Lepas tu kita kena tekan disable supaya link ini dia wujud satu sahaja dan bukan diduplicatekan. Okey, jadi kita mungkin letak macam ni. Okey, dan kita kemungkinan kita nak pelajar lebih jelas, kita tambahkan rujuk link ini. Okey, kita jadikan dia lebih cantik sedikit. Okey, contoh ini dah warna hijau. Okey, ni ada kesalahan ejaan, kita tukarkan dia. Okey, lepas tu ataupun kita tak nak warna hijau, kita nak warna merah, kita pun tukarlah warna merah. Kalau ini terlalu besar, cikgu nak kecilkan pun boleh kecilkan. Okey, jadi sekarang kita pergi tengok form field. Okey, form ini adalah bahagian yang paling penting sekali di mana kita boleh tambahkan ruang untuk pelajar isikan jawapan mereka. Okey, sama ada cikgu nak pelajar isikan teks paragraf, chatbot, okey, dan sebagainya. Contoh sekarang, saya dah tahu latihan saya hanya memerlukan teks yang pendek sahaja. So, saya letaklah teks. Okey, jadi sekarang saya dah boleh letakkan. Okey, bila saya letakkan macam ni, bahagian inilah bila pelajar dia punya cursor sampai bahagian sini, dia boleh diaktifkan dan pelajar boleh typekan jawapan mereka dalam ruangan yang disediakan. Okey, saya juga boleh letakkan di sini. Okey, letakkan di sini. Okey, jadi pelajar bila mereka sampai, okey, yang ni bukan, ini sudah ada jawapan. So, saya disable dahulu. Kalau tidak, okey, ini dia akan selalu diduplicatekan. So, ini saya deletekan. Okey, so ada 3 jawapan yang pelajar perlu tuliskan. Okey, sekiranya cikgu nak pelajar nampak lagi jelas, mungkin cikgu boleh letakkan rectangle kat sini. Okey, supaya lebih jelas lah. Okey, sekiranya cikgu ingin nak buat macam ini. Okey, lepas tu kita kena tekan disable. Jadi, okey, nampak tak? Jadi sekarang bila kita sampai bahagian sini, okey, pelajar dah boleh start tulis jawapan mereka. Okey, dah. Lepas tu, okey, untuk bahagian sini pun sama. Okey, teks. Kita nak ini. Kita nak ini. Jadi pelajar dia boleh tuliskan jawapan di sini. Okey. Jadi ini tuliskan jawapan dalam ruangan kotak yang disediakan. Jadi pelajar dah tahu ini adalah kotak. Jadi mereka, cikgu dah tak payah sengaja buatkan satu kotak yang special lagi, yang lain warna. Okey, sebab sini kita dah jelas tulis kepada pelajar dalam ruangan yang disediakan. Okey, untuk bahagian sini kemungkinan juga sama. Okey, cikgu nak pelajar tuliskan jawapan mereka. So, kita just highlightkan sahaja. Okey, kalau nak besar, kita boleh besarkan. Okey, kalau nak kecil, kita resizekan dia lah. Okey, ini bergantung kepada kehendak kita sendiri. Okey, kalau cikgu nak cepat, boleh buat macam ini. Lepas tu, baru resizekan dia. Okey,
Sebab takut pelajar nak buat besar-besar kan. Jadi kita boleh resizekan dia. Okey, jadi sekarang kita boleh savekan dia. Okey, sebelum itu kita kena save and download lah. Okey, so nanti dia akan download di laptop kita. Dan setiap kali cikgu membuat perubahan, cikgu kena tekan save. Okey, supaya dokumen yang cikgu editkan dia selalu ada perubahan yang terkini. Jadi ini tadi dah pelajar dah tulis. Ini okey, saya boleh tutupkan disable form ini. Okey, lepas itu line adalah samalah. Okey, kamu kalau cikgu rasa nak buat line, cikgu boleh buat line lah. Tambahkan line. Okey, kalau rasa tak cantik nak undo pun boleh. Ini circle. Okey. Lepas itu ini check mark. Kalau cikgu nak pelajar, okey, klikkan check mark. Okey, cikgu boleh buatkan yang ni. Okey, ini saya undokan yang ini semua. Okey, jadi cikgu kena savekan dia. Okey, bila cikgu dah savekan ini dan cikgu hantar kepada pelajar, jadi pelajar bila dia dapatkan dokumen ini, dia pun boleh terus tuliskan jawapan dia. Okey, dia typing jawapan dia sama ada dia pakai handphone ataupun dia boleh pakai laptop. Jadi dia dah tak perlu sengaja print out kan tugasan ini kepada cikgu untuk dia tuliskan jawapan. Jadi lebih memudahkan pelajar sebab pelajar hanya dapatkan tugasan dan dia memanglah dalam handphone dia mesti ada SPDF barulah dia boleh typing. Okey, jadi pelajar sudah dapat yang ni, dia boleh terus tulis jawapan dia type jawapan dia dan dia hantar balik kepada cikgu. Jadi cikgu akan nampak jawapan pelajar dan cikgu boleh tanda. Sekiranya cikgu ingin membuat apa-apa perubahan, cikgu boleh menggunakan bahagian sini untuk buatkan perubahan. Okey, jadi sekarang kita tengok page dia. Bila kita tekan page, dia akan keluar move, lilit. Okey, rotate dia, rotate ke left, right ataupun yang selainnya. Okey, dan ada more lagi, cikgu boleh explore sendiri. Kalau kita rasa nak move, kita boleh movekan lah. Contoh page 1, cikgu nak tukar jadi page 2, cikgu tukarkan dia. Okey, kalau rasa tak nak, kita tukar balik. Jadi sekarang ini dah ditukarkan. Tapi kita rasa macam tak berapa betul, kita nak undo balik. Okey, boleh ini. Jadi kita kalau kita rasa benda itu perlu, kita teruskan. Kalau kita rasa bila dia keluar tak berapa elok, kita mau lilitkan dia juga boleh. Contoh yang ni sticky note, kalau rasa tak diperlukan, kita boleh lilitkan dia. Lepas tu ini highlight, kalau rasa tak perlu pun tak payah. Okey. Jadi kita boleh semak semula. Tengok ada apa-apa perubahan lagi tak yang kita nak ubahkan. Kalau tiada, kita savekan dia. Okey, jadi cikgu dah boleh hantar kepada pelajar. Okey, sekian sahaja daripada pembintangan saya. Saya berharap cara ini boleh bantu cikgu membuat lembaran kerja dan hantar kepada pelajar untuk pelajar boleh siapkan hanya menggunakan handphone dia saja. Pelajar tak perlu pergi kedai luar untuk cari perkhidmatan printing. Okey, terima kasih.